Baik, terima kasih Adi Akmal atas kupasan laporan berita untuk hari terakhir 2020. Hari ini 31 Disember 2020, ada juga paparan-paparan yang kami bawakan kepada anda. Tapi untuk segmen ini, anda bersama saya Adi Rahman. Dan saya Fazidah Mustafa. Ya, kita akan mengimbau kembali apa yang berlaku sepanjang tahun 2020 ini, yang menyaksikan pelbagai ragam suka duka, pahit maung, jatuh bangun, semuanya berlaku dalam tahun 2020. Betul Ardi. Kali ini istimewa untuk semua penonton TV Al-Hijrah. Kita akan bawakan, kita akan rewind kembali sepanjang tahun 2020. Apa yang berlaku sepanjang tahun ini, Ardi? Ya, pastinya yang menjadi highlight ataupun tumpuan utama pastinya apa yang berlaku sampai ke saat ini, iaitu COVID-19. Ya, yang mana telah menjejaskan dan merubah kehidupan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Bayangkan dulu kita tak dapat bayangkan pun kita kena pakai pelitup muka hari-hari. Betul. Siapa sangka hari-hari kita kena pakai pelitup muka dan bila di dalam keadaan dalam ramai kita perlu jaga jarak, Ardi. Ya, betul. Dan juga mencuci tangan sebagainya. Itu perkara asas. Apapun kita ada bingkisan yang disediakan untuk topik pilihan penerbit. Topik nombor 1, COVID-19. Saksikan. Saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Awal 2020, COVID-19 mendapat perhatian dunia selepas seorang doktor berusia 60 tahun dari Wuhan, China menjadi kes kematian pertama virus itu. Virus yang awalnya dianggap misteri dipercayai berpunca dari sebuah pasar basah di Wuhan yang menjual haiwan eksotik. Kali pertama kes itu dikesan di Malaysia ialah pada awal Januari melibatkan 3 warga Cina yang memasuki negara ini dari Singapura. Kematian pertama di Malaysia pula dilapor pada 17 Mac melibatkan seorang pedri dari Sarawak. Setakat hari ini jumlah kematian yang direkodkan mencecah lebih 400 nyawa. Pada 21 hari bulan saya telah arwah ayah telah disahkan meninggal. Nak tak nak kita kena terima yang arwah ayah dah tak ada. Mac 2020, Malaysia muncul dengan kluster terbesar iaitu kluster tabligh melibatkan perhimpunan di sebuah masjid di Seri Petaling pada 28 Februari hingga 1 Mac. 18 Mac, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara selepas Malaysia merekodkan 2 digit kes harian dalam tempoh beberapa hari. Pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan untuk sentiasa berada di dalam rumah masing-masing. Selepas sebulan pelaksanaan PKP, negara berjaya memutuskan rantaian COVID-19. Tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini, iaitu kes sifar penularan tempatan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah diiktiraf sebagai 3 doktor terulung peringkat global dalam memerangi COVID-19. Pada 12 Mac, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik selepas mengambil kira peningkatan ketara kes di negara selain China. PKP kemudian tamat pada 21 Mei dan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan membenarkan lebih banyak sektor beroperasi. Syarat 10 km radius di dalam peraturan PKPB ini tidak ada lagi. Pada Julai, Malaysia diiktiraf sebagai negara kedua terbaik dunia selepas Taiwan apabila beberapa kali merekodkan kes sifar. Namun pilihan raya negeri Sabah pada September mencetuskan gelombang ketiga dengan kes harian meningkat mendadak sehingga mencecah 4 angka di seluruh negara. COVID-19 kemudian terus menunjukkan tren peningkatan dengan kemunculan kluster-kluster baharu. 25 November, pekerja kilang Top Glove di Klang diumum sebagai penyumbang terbesar kes positif COVID-19 menerusi kluster teratai melibatkan asrama pekerja warga asing di kawasan berkenaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 24 November lalu mengumumkan negara akan memperoleh 12.8 juta dos vaksin COVID-19 hasil perjanjian dengan syarikat farmaseutical Pfizer bagi menampung imunisasi 6.4 juta rakyat. Vaksin yang akan diperolehi juga akan dipastikan selamat dan berkesan. Dalam pada itu, United Kingdom menjadi negara pertama memulakan suntikan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 sebagai alternatif menghentikan penularan wabak. Ketika dunia semakin lega dengan kejayaan vaksin COVID-19, muncul pula varian baharu virus itu
yang dilapor bermula di United Kingdom diikuti Afrika Selatan dan Singapura. Varian baharu itu mudah menular sehingga 70% dan KKM terus berwaspada dengan kemunculannya. Baik Ardi, Ya. buat pertama kali, aktiviti masjid dan surau terpaksa dihentikan Ya. sepanjang pandemik COVID-19. Ya, khususnya ketika berkuat kuasanya perintah kawalan pergerakan di mana masjid dan surau ada yang ditutup, tapi sekarang ni alhamdulillah dibuka berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat, Namun betul. itu orang kata satu senario yang menduka citakan juga sebenarnya. Betul. Baik Ardi, Ya. apa pengalaman Ardi tentang sepanjang COVID-19 ni Ya. untuk masuk menunaikan solat Jumaat? Allahu Akbar. Ada ketika memang berminggu-minggu saya tak menunaikan solat Jumaat. Ini satu pengakuan ni. Tapi pun selepas beberapa minggu tu alhamdulillah saya memohon kebenaran untuk masuk ke masjid dan alhamdulillah bila dapat menjejakkan kaki ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, itu umpama satu rahmat yang mana saya menzahirkan kesyukuran yang amat sangat, Fazidah. Alhamdulillah. Jadi saya pun sedih Hardi Ya. tengok Masjidil Haram tak dapat terima jemaah yang mereka telah hadkan penerimaan jemaah daripada seluruh dunia Hardi. Betul. Hingga ke saat ini memang kemasukan untuk umrah lah khususnya masih lagi dihadkan. Pun begitu pastinya pihak Arab Saudi ada membuat peraturan ataupun pematuhan SOP bagi memastikan ibadah umrah dilaksanakan tapi dengan penuh syarat-syaratnya. Jadi kita ada bingkisan Betul Hardi? ya tentang apa yang Kita berlaku memberikan umat Islam ketika ini. Saksikan. Kabinet Baharu Pentadbiran Perikatan Nasional menyaksikan Mufti Wilayah Persekutuan ketika itu, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dilantik menjadi senator pada 9 Mac. Bahawa saya akan menumpahkan taksir yang sebenar pada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan kelembagaan ini. Beliau yang mengangkat sumpah jawatan pada 10 Mac diamanahkan memegang portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ketika negara berdepan gelombang kedua COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu memaksa aktiviti masjid dan surau termasuk solat Jumaat ditangguhkan buat sementara waktu. Ia kemudian dibuka secara berperingkat berlandaskan SOP yang ketat. Ketika rakyat terkesan akibat pelaksanaan PKP, agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri aktif menjalankan aktiviti kebajikan, antaranya tabung musahadah COVID-19 dan dapur it'am. Sementara itu di Mekah bermula 4 Mac, Arab Saudi tidak membenarkan ibadah umrah dan ziarah Masjid Nabawi termasuk rakyatnya berikutan situasi semasa COVID-19. Ibadah haji juga dijalankan dalam norma baharu apabila hanya 10,000 jemaah dibenarkan tertakluk kepada syarat dan SOP ketat. Laban jemaah Malaysia antara insan terpilih untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Pada 14 April buat kali pertama di Malaysia, akad nikah dijalankan secara atas talian selaras ketetapan dan syarat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Antara negara yang melaksanakan nikah secara dalam talian ekoran penularan COVID-19 ialah Emiriah Arab Bersatu UAE. Mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam pada 23 Disember menetapkan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan. Ketetapan itu juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. 4 Disember lalu, Makis berjaya membongkar katil daging seluduk yang disimpan dalam gudang di Skudai, Johor. Hasil siasatan katil berkenaan didapati menyalahguna logo Halal Jakim dan kes itu sedang disiasat bagi mengenal pasti dalang di sebalik penipuan itu. 15 Disember lalu, negara kehilangan tokoh ekonomi dan pendidikan terulung, Allahyarham Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid. Beliau adalah tokoh hebat di sebalik penubuhan Lembaga Tabung Haji TH dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Tahun 2020 juga mencipta sejarah hitam buat Palestin apabila 4 negara Arab menormalisasikan hubungan dengan Israel. Perjanjian itu dimulakan UAE diikuti Bahrain, Sudan dan Maghribi. Ia dianggap Palestin sebagai tikam belakang dan satu pengkhianatan kepada saudara sendiri.
Baik, Malaysia pada tahun 2020 ini tidak terkecuali daripada berlakunya krisis politik yang mana kalau ingat Februari lepas Fazida, negara beralih kuasa tampuk pemerintahan daripada PH kepada PN. Betul, Ardi. Dan ketika ini juga tahun 2020 Istana Negara menjadi tumpuan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pengamal media, Ardi. Ya, untuk mengetahui situasi ataupun senario politik yang hingga kini tak berkesudahan lagi sebenarnya. Jadi kita ada sediakan juga bingkisan tentang isu panas ni, politik. Pasal politik. Ya, saksikan. Serentak ancaman COVID-19, tirai 2020 turut diselubungi bahang politik yang sukar diramal. Langkah Sheraton pada 23 Februari seakan memberi petanda drama yang lebih hebat akan terjadi. Sangkaan itu tepat apabila Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan letak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari sekaligus menyaksikan tumbangnya Pakatan Harapan PH hanya selepas 22 bulan mencari kerajaan. Istana Negara sekali lagi menjadi tumpuan rakyat. Saya Din bin Ahmad Yassin setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri. 1 Mac 2020 Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Ia keputusan yang tidak diragui memandangkan 222 ahli parlimen diminta menghadap Sultan Abdullah seorang demi seorang bagi mempersembahkan calon Perdana Menteri pilihan masing-masing. Pelantikan Muhyiddin juga menyaksikan wujudnya gabungan parti politik baharu iaitu Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, PN, PAS, GPS, PBS dan STAR. Sepanjang pentadbiran Perikatan Nasional, suhu politik negara juga masih belum bereda. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa memiliki majoriti kerusi dan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Namun tiada nama ahli parlimen yang didakwa menyokongnya disertakan. Gelombang politik negara turut membadai negeri bawah bayu apabila Tan Sri Musa Aman mendakwa memiliki majoriti mudah. Tuan Yang Terutama telah pun memperakukan untuk membubar Dewan. Pembubaran DUN atas permohonan Datuk Seri Syafiee Afdal mengubah landscape politik negeri itu. Gabungan Rakyat Sabah berjaya merampas tampuk pemerintahan negeri selepas menang 38 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, seterusnya mengangkat Ketua Parti Pribumi Bersatu Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor sebagai Ketua Menteri Sabah yang baharu. Polemik politik turut menghimpit negeri Perak. Pada 4 Disember 2020, Menteri Besar Perak ketika itu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu kalah sokongan majoriti selepas usul undi percaya yang dibuat ke atasnya. Susulan itu Ahmad Faizal umum letak jawatan pada 5 Disember dan Adun Kota Tampan Datuk Saarani Muhammad dilantik Menteri Besar Perak baharu pada 10 Disember 2020. Sementara itu di Amerika Syarikat, Donald Trump kalah pilihan raya presiden selepas pesaingnya Joe Biden memperoleh 284 undi elektoral berbanding Trump hanya 214 undi. Namun Trump enggan mengaku kalah. Politik tanah air 2020 turut digemparkan dengan keputusan Mahkamah Tinggi di mana Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sedang Berhad pada 28 Julai yang membawa hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Kes tersebut kini dibawa ke Mahkamah Rayuan dan akan didengar 15 Februari depan. Sementara itu, bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur pada 21 Disember 2020 turut disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi atas tuduhan menerima rasuah 2 juta ringgit daripada seorang ahli perniagaan. Datuk Seri Tengku Adnan telah memfailkan rayuan terhadap hukuman penjara 12 bulan dan denda 2 juta ringgit yang dikenakan terhadapnya. Pada 18 Disember lalu, negara dikejutkan dengan pemergian Tun Rahah Muhammad Noah, iaitu isteri kepada bekas Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Husin dan juga ibu kepada Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Tun Razak. Pemergian Tun Rahah disifatkan satu kehilangan besar kepada negara dan beliau diberi penghormatan untuk dikebumikan mengikut istiadat pengebumian negara di lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara.
Baik, antara kenangan yang mungkin orang kata pahit lah sepanjang 2020 ni, khususnya bagi penduduk Lembah Kelang, ialah bila bekalan air terputus beberapa hari. Ya. Betul, Ardi. Saya juga adalah antara orang yang terkesan dengan ketiadaan air. Memang cukup sangat susah, Ardi. Ya. Tak ada air, memang sangat susah sekali. Ya, kehidupan tanpa air ni ialah bekalan asas kan. Betul, bekalan Tapi, asas. selain itu, kita juga ada beberapa tragedi yang menyaksikan negara terkejut. Khususnya yang saya ingat ialah tragedi helikopter terhempas di Taman Melawati. Dan ada juga beberapa lagi peristiwa yang kita nak kongsikan kepada penonton. Betul. Jadi saksikan VT yang telah disediakan oleh penerbit. Ya, saksikan. Pencemaran sumber mentah dan loji air terpaksa dihenti tugas. Itu antara pengalaman pahit dilalui lebih sejuta penduduk Lembah Kelang yang terpaksa hidup tanpa air buat sementara waktu. Sepanjang tahun ini sahaja 9 siri pencemaran dikesan dengan 8 kali gangguan bekalan air di Selangor. Insiden pertama berlaku pada 17 Mac melibatkan sebuah bengkel jentera berat yang mencemarkan Sungai Gong diikuti kilang bahan binaan di Bistari Jaya, dan terbaru pada 10 November membabitkan sebuah kawasan perindustrian di Taman Vilok Sarawang yang membuang bahan berjadual menerusi tandas. Kemalangan maut yang berpunca dari pemandu mabuk turut mengundang kontroversi. Pada 11 Februari 2020, 2 sahabat maut selepas dirempuh sebuah kereta dipandu seorang wanita yang dipercayai mabuk. Sementara itu, dalam kejadian jam 2.11 pagi 3 Mei, seorang anggota polis maut selepas dilanggar sebuah pacuan 4 roda yang merempuh sekatan Jalan Raya UP COVID-19 di Plaza Tulkajang Selatan, Lebuh Raya Lekas. Insiden sama berlaku pada 22 September membabitkan pelajar tingkatan 5 akibat dirempuh pemandu mabuk. Letupan kuat di Beirut menjadi tragedi paling dahsyat dalam sejarah Lebanon dengan 157 maut dan 5,000 lagi cedera. Insiden yang berpunca daripada 2,750 tan amonium nitrat itu sekaligus membongkar kecuaian pihak tertentu dalam pengurusan bahan kimia. 10 September 2020, banjir kilat terburuk melanda ibu negara berbanding pada tahun 2007. Akibat daripada hujan tanpa henti, air dilapor mencecah paras leher dan naik dengan mendadak sehingga orang ramai tidak sempat menyelamatkan kenderaan masing-masing. Terhempas. Detik cemas, sebuah helikopter terhempas akibat bertembung dengan sebuah lagi helikopter sempat dirakam penduduk sekitar Taman Melawati pada 8 November lalu. Insiden itu menyebabkan 2 maut manakala sebuah lagi helikopter selamat mendarat. Tragedi Dayang Topaz pasti segar dalam ingatan anak kapal. 125 kru terpaksa terjun ke laut kerana kapal berkenaan karam selepas melanggar platform minyak pada 27 Oktober lalu. 2 warga tempatan dilapor maut. ...2020 juga, Ardi, pelbagai aktiviti jenayah dapat dibongkar sepanjang tahun ini. Lebih-lebih lagi, lebih mengecewakan yang melibatkan penjawat awam dan isu kedaulatan negara. Ya, saya teringat sebagai penerbit berita kami berbincang untuk memfokuskan isu integriti penguatkuasa yang sampai sekarang belum berkesudahan. Namun pastinya ada tindakan diambil. Jadi tentang fokus jenayah ni kita ada bingkisan? Betul, kita ada bingkisan yang telah disediakan. Saksikan. 3 tahun selepas tragedi Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah akhirnya tertuduh pertama, iaitu remaja berusia 19 tahun, diarah membela diri atas tuduhan membunuh 23 penghuni Pusat Tahfiz berkenaan. Manakala tertuduh kedua dilepas dan dibebas dari pertuduhan berkenaan. Kematian tragis seorang pensyarah yang dijerut dengan tudung oleh suaminya mendapat liputan meluas media. Tindakan suaminya yang berpura-pura mencari mangsa menjerat diri sendiri apabila dia akhirnya mengaku membunuh isterinya kerana berang mahu menuntut menfailkan cerai. Sementara itu, kes pembunuhan kejam Siti Suria Ismail pada 1 November lalu mengundang simpati netizen. Remaja berusia 19 tahun itu ditemui mati dengan pergelangan tangannya dikelar dalam kejadian samun.
Suspek yang juga rakan baiknya sendiri didakwa di mahkamah dan berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. 24 November, anggota PJA Korporal Bahrudin maut ditembak di sempadan Malaysia, Thailand. Selepas insiden itu, 18 warga Thailand dan tempatan direman bagi membantu siasatan kes berkenaan. Sementara itu, pada pagi 29 November di Setapak, Kuala Lumpur, seorang lelaki warga Nigeria bertindak mencampak cucu tirinya dari tingkat 4 sehingga maut. Perbuatan itu dilakukan akibat berang tidak dapat merogol anak tirinya yang juga ibu mangsa. Dalam kejadian berasingan, seorang bekas penyelidik Mardi maut ditetap selepas mangsa enggan menyerahkan wang kepada perompak. Dalang utama kejadian itu berjaya ditahan polis bersama 3 lagi suspek dan didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tahun ini membongkar aktiviti pengubahan wang haram didalangi sindiket Macau Scam dan judi atas talian. Antara yang terlibat ialah individu bergelar datuk dan 2 pegawai polis. Turut dipanggil untuk membantu siasatan ialah beberapa usahawan selebriti. Adalah sindiket calling center antarabangsa yang menjalankan aktiviti mempromosikan perjudian secara online. Kecekapan SPRM juga berjaya membongkar sindiket pemalsuan cop sempadan negara yang didalangi 27 pegawai imigresen, 14 pekerja asing dan 5 orang awam yang bertindak sebagai orang tengah. Mereka dipercayai menerima wang sogokan sekitar RM500 hingga RM6,000 dengan memperakukan cap keluar dan masuk warga asing. Baik, kita dah saksikan tadi pelbagai peristiwa yang berlaku sepanjang 2020 ini. Kita dah rewind balik apa yang berlaku. Tapi saya secara peribadi nak tanya juga Fazida, ada tak kenangan sepanjang 2020 ni? Apa yang pahit, apa yang manis? Kongsikan. Boleh. Ya. Boleh saya kongsikan kepada semua penonton TV Al Hijrah. Saya punya kenangan pahit sepanjang COVID-19 ni. Sambutan Aidilfitri. Sepatutnya kita balik kampung, jumpa dengan ahli keluarga. Tapi saya terpaksa terperangkap di Selangor menyambut Aidilfitri bersendirian bersama rakan-rakan, dan ketika itu Ardi, saya dah pandai masak rendang sendiri. Itu kenangan. Selalunya tengok emak je. Sekarang ni saya masak sendiri. Alhamdulillah. Sebab sambut raya bersendirian. Betul. Bagaimana pula macam Adi sendiri? Okey, saya secara umum lah. Saya macam seolah-olah sukar menerima ataupun masih rasa macam di alam mimpi bila kehidupan satu dunia ni berubah. Dengan kena pakai pelitup mukanya, dengan nak jaga jarak, segala-galanya terkesan akibat pandemik COVID-19. Tapi kita juga ada nak kongsikan kepada para penonton tentang pengalaman wartawan berita Al Hijrah yang bertebaran di lapangan sepanjang 2020. Pastinya mereka ada juga. Ya, pengalaman masing-masing. Betul. Jadi jom kita saksikan. Pengalaman 2020 sebagai wartawan yang tidak boleh saya lupakan adalah ketika membuat liputan di Istana Negara ketika Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Selama kira-kira seminggu kami para wartawan berkampung di Istana Negara daripada pagi hingga malam bagi membawakan liputan mengenai politik negara kepada anda pada ketika itu. Kenangan saya pada tahun ini yang tak dapat saya lupakan, saya telah menjalani kuarantin sebanyak 3 kali. Yang pertama disebabkan kluster Sri Petaling. Yang kedua, saya merupakan kontak rapat kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Zul. Dan ketiga, melibatkan kes penularan di tempat taska anak saya. Dan ada juga kenangan manis bagi saya pada ketika itu apabila satu video yang saya hantar di media sosial menjadi tular berkenaan dengan sumbangan makanan yang diberikan oleh pihak Istana Negara kepada kami para pengamal media. Dan bermula pada keesokan harinya, banyak syarikat-syarikat korporat telah hadir ke Istana Negara bagi memberikan sumbangan cenderamata kepada kami pengamal media. Jadi pengalaman yang paling Hani rindukan pada tahun 2020 ini adalah untuk membuat liputan sebelum hadirnya COVID-19 dekat Malaysia ni. Macam kita tahu, kalau sebelum ini kita boleh buat liputan di Bazar Ramadan, rumah terbuka dan juga aliran trafik ketika orang untuk balik kampung beraya. Dan kami juga terpaksa menghadkan lokasi-lokasi yang perlu kami tuju bagi memastikan kami tidak terdedah kepada virus COVID-19 itu. Itulah nilai-nilai dan momen-momen yang paling Hani rindu untuk menjadi seorang wartawan dan membuat liputan dalam masa tahun 2020. Dan kesemua ini cabaran yang terpaksa kami hadapi dalam menyampaikan berita yang terbaik untuk anda. Selamat Tahun Baru 2021 dari kami wartawan Berita Al Hijrah.
Baik, terima kasih kerana menonton Rewind 2020. Selamat datang 2021. Ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada 2020 atas pelbagai pengisian yang menarik. Jadi saya Adi Herman dan saya Fazidah Mustafa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam.